أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mengucapkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini dalam tempoh masa yang ada ini untuk kita sama-sama berkongsi sikit sebanyak khusus berkenaan dengan tajuk sesungguhnya kamu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa makna kepada perkataan sesungguhnya kamu mahal di sisi Allah tersebut? Ini berdasarkan daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada satu hari Nabi bergurau dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zahir radhiyallahu taala anhu, yaitu Sayyidina Zahir ibni Haram al-Ashja'i yang merupakan sahabat yang terlibat di dalam peperangan Badar. Ini min ashabil badri, ahli Badar, yang mereka ini kedudukan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut oleh Allah kepada mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Buatlah apa yang kamu nak buat, sungguhnya aku ampunkan dosa kalian. Karena ini adalah suatu kedudukan yang tinggi yang Allah Taala sebutkan tentang ashabul badri, yakni orang-orang yang terlibat dalam peperangan Badar, yang khilaf di kalangan ulama sama ada 313 orang ataupun 314 orang. Cuma kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengatakan fa'alu ma syi'tum atau i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Buatlah apa saja aku ampunkan. Di sini kata ulama menunjukkan bahawa ahli Badar tidak akan melakukan dosa. Bukan maknanya setelah mereka mendapatkan sijil daripada Allah untuk melakukan apa sahaja dan mereka akan diampunkan, bermaksud mereka ini akan melakukan dosa. Tidak. Kata ulama, ini sudah menjadi dalil bahawa orang-orang yang terlibat dalam peperangan Badar ini adalah termasuk khairul ummah, sebaik-baik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak akan sekali-kali melakukan perkara yang bercanggah dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemua mereka adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ashabul badri adalah Sayyidina Zahir ibni Haram al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti baru tuan-tuan akan tahu kenapa disebut oleh Nabi sesungguhnya kamu mahal di sisi Allah. Yang disebut oleh Nabi anta indallahi ghalin. Dan hadis tersebut walaupun Nabi mengatakan kepada Sayyidina Zahir, tapi ini juga sebagai peringatan kepada kita, agar kita mengambil manfaat daripada apa yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, anna rajulan min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahira. Ada seorang daripada kampung, orang Arab Badui, yang namanya Zahir. Ini sahabat Nabi tadi yang kita sebut. Wa kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min al-badiyah fayujahhizuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja. Dan setiap kali dia datang ke Madinah Al-Munawwarah, beliau akan membawa bersama dengan beliau barang dagangan daripada kampung. Hasil-hasil kampung beliau dibawa bersama dengan beliau untuk datang ke Madinah dan dihadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlaknya Sayyidina Zahir. Dia tak lupa kepada Rasulullah. Datang daripada kampung bawa barang, Nabi dulu yang dia ingat, dibawa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membalas kembali hadiah tersebut. Ini disebut oleh Nabi dalam hadis, tahadau tahabbu, bertukar hadiahlah kalian, berhadiah sama-sama kita memberi hadiah dan saling bertukar hadiah, ini akan menambahkan kecintaan. Jadi Nabi kita Muhammad pun menyiapkan barang-barang daripada Madinah Al-Munawwarah untuk diberikan kepada Sayyidina Zahir ketika dia nak pulang. Ini akhlak Nabi kita Muhammad. Nabi tidak membiarkan orang saja buat baik dengan Nabi. Malah Nabi SAW adalah sebaik-baik
makhluk Allah Subhanahu wa taala sudah tentu akan melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan kebaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kalau dia datang, Nabi siapkan barang daripada Madinah, diberi hadiah. Ayo nak. Dan kemudian setelah mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setelah mana Sayyidina Zahir pula kalau dia datang daripada kampung bawa datang hadiah daripada Nabi. Apa kata Rasulullah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh. Sesungguhnya Zahir ini adalah penyenyap ataupun penyedia barang-barang kampung kepada kami, manakala kami pula adalah penyedia barang-barang dagangan bandar kepada beliau untuk dibawa pulang ke kampung. Ini Nabi sebut inna Zahir badiyatuna wa nahnu hadiruh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, dan Nabi sangat mencintai Sayyidina Zahir radhiyallahu taala anhu. Tuan, kalau Nabi dicinta kepada seseorang, makna ini adalah ahli syurga Allah taala. Berapa lagi kedudukan yang dia dapat? Yang pertama, dia ahli Badar. Yang kedua, yuhibbuhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu. Kalau kita mengaku cinta Nabi, itu biasa. Semua orang mengaku dia cinta Nabi. Itu tidak. Kita mengaku kita cinta Nabi, sahabat kita mengaku dia pun cinta Rasulullah. Tapi adakah cinta tadi berbalas ataupun tidak? Allahu a'lam. Tapi akid Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Cuma cinta ini ada maratibnya, ada kedudukan yang bukan sama cinta semua. Betul tidak? Cinta kita ni ada maratib. Dan Nabi SAW pun mencintai umatnya pun ada maratibnya, dan ada martabat-martabatnya. Maka Nabi kita Muhammad SAW bila disebut sini kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu, Nabi mencintai beliau. Wa kana rajulan damima, dan beliau bukanlah orang yang segak, bukan yang handsome. Sayyidina Zahir ni orangnya kulit hitam. Nah, dan kemudian wajahnya dalam bahasa kita disebut jelek. Maknanya orang tak segak, orang tak handsome. Kalau orang tengok, maknanya kalau kata dilihat dari segi zahir, mungkin orang tak berkenan. Walaupun dia tidak segak daripada zahirnya, tetapi batinnya segak di sisi Allah. Batinnya cantik di sisi Allah, sehingga dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa yabi'u mata'ah. Satu hari ketika beliau di Madinah Al-Munawwarah, di pasar Madinah, sedang berjual beli dengan tetamu, dengan peniaga ataupun penjual dan pembeli pada waktu tersebut. Maka waktu tersebut Nabi datang kepada beliau, ingin melihat apa yang beliau lakukan. Apa yang Nabi buat? Fahtadanahu min khalfihi wa huwa la yubsiru. Nabi memeluk beliau daripada belakang. Kadang dia tidak melihat Nabi pada waktu tersebut. Jadi Nabi datang slow-slow, Nabi peluk dia daripada belakang. Tuan, kalau Nabi buat macam tu dekat kita, apa perasaan kita pada waktu tersebut? Ini Nabi lakukan kepada Sayyidina Zahir. Tak semua orang Nabi buat macam tu. Nabi tidak melawak dengan Sayyidina Abu Bakar macam ni. Nabi tidak melawak dengan Sayyidina Umar macam ni. Nabi tidak melawak dengan Sayyidina Uthman macam ni. Nabi tak melawak dengan Sayyidina Ali macam ni. Tapi sebahagian sahabat, Nabi melawak dengan cara yang macam ni. Nabi datang, Nabi peluk belakang dia. Kemudian dia tak tahu siapa dia yang peluk dia. Maka dia pun mengatakan, man hadha? Dia kata dia, man hadha? Faja'ala an-nabiyyu, dan kemudian arsilni, kata dia. Man hadha? Arsilni. Ni siapa ni, kata dia. Lepaskan aku, dia kata. Dia tak tahu kata yang peluk dia Nabi. Maka masa dia tengah duk bergelut suruh melepaskan dia tadi, faltafata fa'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faja'ala la ya'lu ma alsaqa dhahrahu bi sadri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina arafah. Bila mana dia tahu Nabi yang peluk dia, bila dia pusing sikit tengok, ya Rasulullah yang peluk aku, maka kata dia terus membiarkan Nabi peluk lama pun tak apa, tak ada masalah. Ada ni yang dipeluk ni siapa dia? Yang peluk ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pernah disentuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayang, maka sudah tentu dia tidak akan dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan, kain yang pernah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas bin Malik mengelak makanan yang tersisa pada tangannya, apa yang terlekat pada mulutnya dengan kain tersebut, dan kain itu agak lusuh. Kemudian ketika mana ditanya oleh para sahabat, kenapa tak tukar kain? Ditanya oleh para tabi'in, anak-anak murid beliau, atau tanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kenapa tak tukar kain tersebut? Kenapa masih pakai kain yang lusuh tadi?
Maka pada waktu tersebut, kebetulan waktu itu mungkin musim sejuk, dan ada api yang sedang dibakar di sebelah pada waktu itu. Apa yang dibuat oleh Sayyidina Anas bin Malik? Sayyidina Anas bin Malik ambil kain tadi, dilempar dalam api itu. Sampai api itu padam, kain itu masih tak terbakar. Diangkat kain tersebut, bersih kain tadi, dan rupanya cara nak bersih kain itu bukan hantar dobi, bukan pergi bubuh dalam mesin basuh ataupun dibasuh dengan tangan. Rupanya dibakar dengan api, dan masih kekal kain itu elok, dan dicuci dengan kotoran yang ada pada kain tadi, dicuci dengan menggunakan api. Kejut para tabi'in dan lihat peristiwa ajaib tersebut dan tanya, ni apa cerita dengan kain ini? Kata beliau, ini adalah kain yang pernah disentuh oleh Nabi SAW, dan disentuh oleh Rasulullah SAW, tidak akan dibakar oleh api dunia. Jadi kalau itu dia kata, dia ambil, dan kemudian itu cara pembersihan kepada kain tersebut. Tuan-tuan, orang yang dipeluk oleh Rasulullah, dikasih oleh Nabi SAW, maka mereka ini adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sayyidina Zahir membiarkan. Bila mana Nabi SAW peluk, dan dia tahu kata Nabi peluk dia, yang mula-mula dia tanya, man hadha arsilni, lepaskan aku. Tak jadi kata lepas, biarkan. Nabi peluk. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, waktu ni Nabi sebut, Nabi melawak dengan beliau. Nabi kata apa? Man yashtari hadzal 'abd, siapa nak beli hamba ini? Siapa nak beli hamba ni? Sila. Jadi Nabi menjadi penjual pada waktu tersebut di pasar. Nabi peluk, dan Nabi kemudian Nabi kata apa? Man yashtari hadzal 'abd, siapa nak beli hamba ini? Siapa nak beli hamba ini? Maka kata Sayyidina Zahir radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, idzan wallahi tajidani kasida. Ya Allah, ya Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, maka kamu akan dapati bahawa harga yang kamu akan dapatkan ini murah ya Rasulullah. Kamu akan dapati aku ni harganya murah, muka tak handsome, dan orang pun tidak segak. Jadi orang tak akan beli saya dengan harga yang mahal. Kalau kamu nak jual saya, maka kamu akan dapati saya ni dengan harga yang murah ya Rasulullah. Jadi dia merendah diri pada waktu tersebut. Jadi kita akan tengok perkataan Nabi SAW, man yashtari hadzal 'abd, ini makna sangat tinggi di sisi para ahlu al-kasyf, ahlu tasawuf. Ahli tasawuf memandang perkataan Nabi ini dengan perkataan yang sangat berharga, dan disedari oleh Sayyidina Zahir radhiyallahu anhu yang juga min awliyaillah subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, ya Rasulullah, idzan tajidani kasida. Maka kata Nabi SAW, lakin indallahi lasta bikasidin, tapi kamu wahai Zahir, di sisi Allah tidak murah wahai Zahir. Dalam riwayat yang lain Nabi kita menyebut, anta indallahi ghalib, kamu mahal di sisi Allah wahai Zahir. Ini tajuk kita pada malam ini, tajuk kita yang hujung sekali itu. Anta indallahi ghalib, kamu mahal di sisi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, bila mana Nabi mengatakan kepada Sayyidina Zahir pada waktu beliau sedang berjual beli, Nabi kata apa kepada dia? Nabi kata kepada beliau, man yashtari hadzal 'abd, siapa nak beli hamba ini? Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa hadis ini terdapat hikmah yang sangat tinggi dan rahsia kerohanian yang agung. Ini saya baca ni daripada kitab saya sendiri. Ini kitab saya. Ini kitab yang saya tulis, yang saya karang sendiri, dan syarahannya di sini saya ambil daripada syarahan saya sendiri. Kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, pada hadis ini terdapat hikmah yang sangat agung. Ini kerana ketika mana baginda Nabi SAW melihat Sayyidina Zahir radhiyallahu ta'ala anhu sedang sibuk menjual barangannya, maka baginda tidak mahu beliau tenggelam ke dalam telaga kelalaian. Nabi tidak mahu dia tenggelam dalam kelalaian. Nabi tidak mahu dia terus jauh daripada al-haq, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kamu orang yang tinggi di sisi Allah, kamu sibuk dengan sesuatu yang lebih rendah daripada kedudukan kamu di sisi Allah, maka ini merendahkan kedudukan kamu. Sebab tu Nabi SAW sebut, man yashtari hadzal 'abd, siapa nak beli hamba ini? Sebab tu perkataan Nabi, siapa nak beli hamba ini merupakan isyarat daripada Nabi bahawa sesiapa yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang selain daripada Allah, maka dia adalah menjadi hamba kepada apa yang dia sibuk tersebut. Kita ni nak sibuk macam mana pun silakan, tidak ada masalah. Tapi
Jangan terlepas daripada pandangan kita dan juga pemikiran kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk dengan urusan kerja kita sibuk dengan kita punya urusan keuangan kita, anak-anak isteri kita dan sebagainya. Memang fikiran kita memang akan sentiasa begitu. Dan kebiasaannya bila kita hadir dalam majlis, kita akan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dalam majlis ilmu dengan para salihin, para ulama, kita akan terus ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kembali semula ke rumah, biasanya kita akan kadang terleka dan terlalai daripada mengingati perkara tersebut. Bukan orang yang dengar, yang cakap pun sama jugalah. Nah, kita bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang batinnya, jiwanya sentiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana keadaan tersebut? Alhamdulillah, Allah Ta'ala dah bagi kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul pernah bagi solusi kepada kita. Nabi dah sebut kepada kita dalam hadis yang disebut oleh Sayyidina Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana beliau berjalan, beliau mengaku bahawa beliau munafik. Kata dia, Hanzalah, nafaqa Hanzalah, Hanzalah telah munafik, kata beliau. Temu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Siddiqul Akbar. Ini orang, tengok para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka sibuk dengan kemunafikan diri mereka, bukan dengan orang lain. Orang zaman sekarang lain dia suka tengok orang, ini munafik. Nah, Nabi, sahabat Nabi bukan melihat kepada orang, melihat kepada diri mereka. Yang mereka sibuk pada diri mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang agung, nombor 2 selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyidina Abu Bakar, beliau yang paling tinggi kedudukannya, pun masih bertanya lagi kepada Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, adakah Umar munafik ataupun tidak? Sayyidina Huzaifah kata, saya tak boleh bagi tahu. Ini rahsia saya dengan Nabi. Sayyidina Umar kata, kalau macam tu saya akan tengok, kalau Huzaifah tidak pergi solat jenazah pada seseorang, maka saya tidak akan solat jenazah orang tersebut. Dan ini adalah orang yang munafik, kata beliau. Jadi dijadikan Sayyidina Huzaifah sebagai sandaran beliau untuk melihat munafik ataupun tidak orang yang tidak disolati oleh Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Umar berbincang tentang dirinya, yang dibimbang tentang dirinya, bukan tentang orang lain, bukan dituduh kepada orang lain. Ini sifat para sahabat Nabi. Bila bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Sayyidina Hanzalah, wahai Hanzalah, apa kena dengan kamu? Kenapa kamu sebut kamu munafik? Kata beliau, saya mengutakkan saya munafik karena saya ketika mana berada dengan Nabi, saya mengingati syurga dan neraka seakan-akan syurga dan neraka ini ada di depan saya. Seakan-akan saya nampak syurga dan neraka. Tapi ketika mana saya balik semula, ketika mana saya balik bersama dengan keluarga saya duduk dengan keluarga, saya lupa semua benda tadi. Saya tidak lagi ingat syurga dan neraka, saya tidak lagi ingat kepada Allah Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan, bahasa para sahabat ni bahasa tawaduk, bukan bahasa macam kita. Kita kalau lupa-lupa sungguh. Sahabat kalau disebut macam tu, maknanya terdetik ataupun terlintas sedikit dunia dalam perasaan mereka pada waktu tersebut, dikira seakan-akan mereka melupakan terus akhirat. Takkan macam tu. Jadi bila sebut macam tu, Sayyidina Abu Bakar kata, kalau macam tu aku pun sama. Sayyidina Abu Bakar kata, aku pun sama juga macam tu juga. Waktu duduk depan Nabi, aku tidak akan mengingati selain daripada Allah dan Rasul, dan syurga neraka tu dilihat seakan berada di depan. Tapi setelah aku kembali ke rumah, aku pun sama macam kamu juga. Jadi kalau macam tu, Abu Bakar pun munafik juga umpamanya. Jadi dua-dua orang. Sayyidina Hanzalah kata nafaqa Hanzalah, Sayyidina Abu Bakar kata nafaqa Abu Bakar. Abu Bakar munafik, Sayyidina Hanzalah kata aku pun munafik juga. Dah. Bila dah dua-dua kata macam tu, dalam riwayat disebut diambil pasir pada tabur di atas kepala. Terus jumpa dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar dan bertanya kepada Sayyidina Hanzalah, apa kena dengan kamu? Maka kata mereka, diceritakan balik masalah itu. Kami ketika berada depan Nabi, kami ingat syurga neraka ni macam seakan kami melihat syurga dan neraka. Tapi bila kami kembali dengan keluarga, kami tidak mengingati perkara tersebut. Maka kami munafik ya Rasulullah. Nabi kata apa? Nabi kata, wahai sahabatku, kalau kamu mengingati sebegitu, hatta ketika kamu berada dengan keluarga, la safahatkumul malaikah, kamu akan disalami oleh para malaikat walaupun kamu berada di atas katil kamu.
Maknanya kalau kita dalam keadaan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat benda lain, walaupun bersama dalam keadaan hal yang orang biasanya lalai, tapi kita masih ingat dengan Allah, maka kamu akan disalami oleh malaikat. Tapi kata Nabi, walakin wahai sahabatku, as-sa'atu sa'ah, sa'atu sa'ah, kata Nabi SAW. Setiap waktu ada waktunya. Kita ni ada kita punya kesibukan, kita punya ada kelemahan kita dan sebagainya. Nabi sebut perkataan yang hujung sekali ini memberi kemudahan kepada kita. Nabi kata as-sa'atu sa'ah. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita ingat Allah, hadis sa'ah. Ini waktunya untuk kita mengingati Allah Ta'ala. Balik, kita terlupa sekejap. Ya biasa, itu waktunya. Waktu kita lalai. Dan itu disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai apa tu? Sebagai pelepasan kepada kita ni lah. Orang-orang yang sentiasa lalai. Kita ni duduk dalam masjid pun lalai, balik rumah pun lalai, semayang pun lalai. Kita tak macam sahabat Nabi SAW. Alhamdulillah, sa'atu sa'ah. Nabi sebut perkataan tadi memberi kelepasan kepada kita semua. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak jadi macam sahabat tak boleh, susah, takkan jadinya. Buatlah macam mana pun nak jadi dia sahabat, takkan boleh. Ulunlah macam mana pun, semayanglah 1000 rakaat pun, kita tak akan mampu menandingi mereka punya iman, tak akan mampu itu. Sebab tu saya baca tadi dalam kitab Al-Imam Jamaluddin Al-Hubayshi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, perbezaan ulama pada zaman dahulu dengan alim pada zaman sekarang beza. Perbezaan dari segi apa kata ulama? Atau segi pakaian sekalipun. Ulama zaman dahulu tidak memerlukan kepada zahir mereka. Hatta kalau mereka pakai baju compan camping sekalipun, itu tidak menjatuhkan kedudukan mereka. Ulama sekarang kalau tak pakai baju elok, tak pakai serban besar sikit, tak pakai jubah 2 lapis, maka orang akan pandang rendah. Orang main-main dengan mereka. Ulama Azhar kalau tak pakai serban Azhar, taqiyah Azhar tu warna merah putih tepi, tak pakai jubah 2 lapis, maka orang akan kata, siapa dia ni? Cuba kalau saya datang malam ni tuan-tuan, saya pakai baju pagoda koyak 2, setelah ketiak tu koyak, lepas tu pakai kain pelekat, selempang kain atas ni, itu memang macam kita. Tuan-tuan nak dengar saya cakap? Nah, baju pagoda, kopiah tak lalat tu ada lagi. Nah, lepas tu pula selempang kain atas ni, kain pelekat pula, gajah duduk hak yang 30 tahun lah. Entah. Agak-agak orang nak dengar kita cakap. Payah. Kenapa? Karena perbezaan zaman yang berlaku di antara dua zaman. Zaman para sahabat disebabkan kerana mereka menyibukkan dengan hati, dan umat pada waktu tersebut tidak melihat kepada zahir. Zaman sahabat begitu. Ini kata Imam Hubayshi rahimahullah. Mereka tidak melihat kepada zahirnya seseorang. Mereka lihat pada batinnya seseorang. Batin orang tadi kuat di sisi Allah, maka tidak dipeduli mereka pada zahir orang tadi. Jadi mereka tak pakai apa pun, mereka pakai baju biasa saja pun dianggap tinggi dan diagungkan mereka. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ashabul badri, kata Al-Imam Abdul Rahman ibnu Abi Layla radhiyallahu ta'ala anhu, saya melihat 70, kata beliau, saya telah bertemu dengan 70 orang ashabul badri yang pernah mengikuti perang Badar. Kesemua mereka memakai baju suf, memakai baju buni, buat daripada macam kain buni, dibuat daripada bulu binatang yang kalau terkena dengan hujan akan berbau baju tersebut. Ini pakaian ashabul badri, 70 orang ashabul badri yang saya sempat jumpa. Sayyidina Abdul Rahman bin Abi Layla, tabi'in kabir, tabi'in yang besar. Dan kata beliau 70 orang tu saya tengok semua pakaiannya pakaian yang sangat biasa. Saya sebut selekeh tidak, biasa. Faham? Dan pakaian tadi tak dipakai oleh orang-orang pada zaman tersebut dengan pakaian tu, dipakai oleh mereka. Baik, adakah kedudukan mereka rendah dengan pakaian tersebut? Tak. Mereka tinggi di sisi Allah. Karena zaman tersebut orang melihat kepada batin. Kata Imam Al-Hubayshi, zaman sekarang terbalik. Zaman sekarang dah terbalik. Zaman sekarang disebabkan kerana kita dah hampir dengan barat, dan juga kelompok orang-orang yang tidak menyukai agama Allah Subhanahu wa taala masuk dan kemudian memberikan perkara yang tidak elok ke dalam masyarakat Islam, menyebabkan mereka terpengaruh dengan zahir daripada batin orang tersebut. Maka ulama juga terpaksa menukar pakaian mereka.
Mereka perlu untuk membersihkan hati mereka, dan zahir mereka pula juga perlu untuk diberi perhatian. Karena itu Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhu menyebut di dalam kitab beliau Fathul Aziz bi Syarhil Wajiz, kitab yang sangat agung yang mensyarahkan dalam fiqh Syafi'i. Kata beliau, perlu kepada ulama pada akhir zaman ini disebabkan karena umat pada akhir zaman ini melihat kepada zahir, mereka juga perlu memperbaiki zahir mereka. Perlu kepada mereka mempunyai hamba yang ramai, mempunyai kuda dan juga kenderaan yang mahal, dan juga mempunyai rumah yang besar, dar wasi'ah, kata beliau. Kenapa? Karena untuk memberikan perhatian kepada ahli zahir, jangan mencela ahli ilmu. Jangan mencela ahli ilmu, disebabkan karena apa? Karena ahli ilmu juga mempunyai dunia seperti kamu. Jangan kamu cela mereka. Faham tuan? Tapi kulli maqamin maqal. Setiap tempat dia ada waktu dan cakap dia. Dan setiap orang dia punya sedar tentang kemampuan diri dia. Ada orang yang dia inkibar, tenggelam dia dalam dunia, menyebabkan dunia menguasai dia. Ada orang yang dia duduk dalam dunia, dunia tak mampu kuasai dia. Nah, betul, dalam dunia ni ada 3 kelompok, 4 kelompok, minta maaf, ada 4 kelompok. Pertama, dia tidak suka dengan dunia, dunia pun tak suka dengan dia. Ada orang yang macam tu. Dunia tak suka kat dia, dia pun tak suka kat dunia. Dia talak dunia, talak 3. Dia jumpa dunia, dia kata saya talak 3 dengan dunia. Dunia kena talak 3. Habis tak boleh rujuk lah. Siapa dia ni? Siapa kelompok yang macam ni? Contoh kepada kelompok yang mereka tidak suka dengan dunia, dunia pun tak suka dengan mereka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu antara orang yang mana tidak menyukai dunia, dan dunia pun tak suka dengan dia. Ini Sayyidina Abu Bakar. Ada orang yang kelompok kedua pula. Kelompok kedua, dia tak suka dengan dunia, dunia suka dengan dia. Ini pula. Dunia, dia tak suka dengan dunia, tapi dunia suka dekat dia. Siapa kelompok ni? Antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar tak suka dengan dunia. Waktu Sayyidina Umar pakaiannya biasa. Waktu pembukaan Palestin, diserahkan kunci Palestin kepada beliau, Baitul Maqdis kepada beliau, hanya memakai pakaian yang bercompang-camping, 13 tampungan pada baju beliau. Jadi heran nak pakai baju hebat-hebat? Tak heran dia. Kenapa? Karena yang dibimbangi pada hati dia. Karena umat waktu itu gerun dengan dia, bukan dengan baju dia. Ada seorang tok guru dijemput pergi ke Nuri. Dia pergi ke Nuri pakai baju pagoda. Dia jumpa pagoda, betul, pakai kain pelekat, kain kelempang yang saya sebut tadi lah. Kopiah tik dalak ada. Tak nak basuh. Di jalan pergi ke Nuri. Sampai kat rumah ke Nuri, siapa pun tak layan. Orang kampung semua tak tahu. Tak tahu Tok Guru sampai lah. Tok Guru duduk kat rumah Nuri tu, duduk, siapa pun tak jemput dia. Zaman dulu kan makan hidang, tuan-tuan, bukan buffet. Malah buffet tak apa lah. Zaman dulu ni makan hidang. Jadi bila Tok Guru sampai, tak ada siapa sambut. Buat tak tahu, dia tunggu tengok, tak ada siapa sambut. Tok Guru pun angkat kat punggung, balik rumah buat apa? Pakai jubah, bawa jubah putih, sorban besar, kain selempang, mai ke rumah Nuri. Kat pintu pagar ni nampak lah. Tadi ni duduk kat dalam rumah Nuri dah, seorang tak nampak. Sampai kat pagar nampak dia, terus semua pagar bangun. Tok Guru sampai pagar sambut habis semua. Bawa naik atas rumah. Kawan sampai tak ada pijak tanah. Bak pakai duk usung dia sampai tak ada nak pijak tanah. Orang ringan kecil ya. Naik atas rumah, duduk letak makanan depan. Tok Guru buat apa? Cabut jubah, cabut sorban, kain selempang tak sebelah, ambil kuah gulai, ambil nasi, tuang atas jubah. Tuang atas jubah. Kau tanya awak Tok Guru buat macam tu. Dia tak apa, bukan panggil aku dia tak. Hampa panggil jubah aku. Hampa panggil aku Nuri ni bukan panggil aku, panggil jubah aku dia kata. Tadi aku mai tadi pakai baju pagoda, seorang pun tak layan. Ni aku pakai jubah, baru hampa layan. Maknanya hampa layan apa? Hampa layan jubah aku. Jadi akhirnya dibagi makan kepada jubah dia katanya. Ini yang layak untuk dilayan. Bukan saya yang dilayan, jubah saya yang dilayan. Ini orang sekarang macam itu. Orang macam itu sekarang. Sebab tu Imam Hubayshi, saya takjub bila baca Imam Hubayshi sebut macam ni. Saya takjub bila mana rupanya sebelum Hubayshi lagi, iaitu Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu dah sebut dalam Fathul Aziz bahawa perlu kepada para alim ulama menzahirkan zahir mereka dengan zahir yang terbaik. Kenapa? Meraihkan ahli zaman. Karena ahli zaman sekarang
ketika melihat orang berilmu dan juga melihat ahli ilmu, ulama ini berpakaian selekeh, maka mereka akan melekehkan terus agama. Maka ahli ilmu juga perlu menzahirkan dengan kecantikan. Kalau tuan-tuan kata, kan Nabi sebut dalam hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Semuanya Allah tu cantik dan Allah menyukai kecantikan. Tuan-tuan, kalau kita kata takkan sahabat tak jumpa hadis tu? Itu pun jawapan saya. Takkan sahabat tak jumpa hadis tu yang sahabat pakai baju biasa? Takkan sahabat tak jumpa hadis tu yang para sahabat hanya memakai pakaian yang compan-camping? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Para sahabat memahami yang lain daripada kita faham. Sahabat memahami Allah jamil, yuhibbul jamal. Jamal pada batin kamu, bukan pada zahir kamu. Itu difahami oleh sahabat. Waktu mereka melebihkan batin mereka untuk dicuci dibandingkan dengan zahir mereka yang comel tapi dalam tidak elok. Kita sekarang dah terbalik. Zaman sekarang kena raikan. Waktu alim kena pakai dengan pakaian yang sepatutnya. Waktu dah kata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Imam Abu Hanifah kata apa? Imam Abu Hanifah kata, wasi'u akmamakum, kepada para penuntut ilmu dan kepada para ulama. Wasi'u akmamakum. Nah, dan kemudian kata beliau, wa'azimu amaimakum. Atau azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Besarkan serban kalian dan luaskan dengan baju kalian. Kenapa disebut oleh Imam Abu Hanifah macam tu? Dita'zimil ilm, untuk dimuliakan ilmu. Anak ahli ilmu kalau tidak pakai dengan pakaian yang sepatutnya, orang tidak muliakan. Baik. Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam radhiyallahu taala anhu, sultanul ulama, satu hari pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Waktu ketika tawaf, dia berpakaian biasa. Tawaf sunat lah. Tawaf sunat. Dia pakai baju biasa ya. Waktu tawaf tu jalan tawaf, ada masalah berlaku di tengah tempat tawaf. Masalah fiqh lah. Kawan sultan ulama, ketua para ulama zaman tersebut, nah, bila dah tengok masalah berlaku, dia datang dan kemudian dia pun bagi tahu pandangannya begini. Maka orang pakat tengok lah, dia ada ni, nah, dia boleh buat tahu pandangan lah apa semua ni siapa dia? Siapa pun tak dengar dia punya cakap. Akhirnya dia balik ke tempat penginapan, tukar baju, pakai sorban besar, pakai jubah 2 lapis. Tak sampai lagi nampak kat hujung tempat bawah, pakat buka jalan dah. Sultan ulama datang. Baru dia kenal. Tadi ni tak pakai macam tu, tak kenal dia sultan ulama. Dah nampak baju macam tu baru kenal tu sultan ulama. Bila datang sampai di depan, dia bagi fatwa. Dan di sini kata Imam Ibnu Hajar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa ini adalah dalil ataupun sebagai perkara yang sepatut diambil perhatian kepada ahli ilm, para ahli ilmu. Perlu untuk mereka ini menjaga penampilan mereka pada waktu tersebut. Tuan-tuan, bukan saya nak cerita yang tu sebenarnya. Saya nak cerita di sini kata Sayyidina Zahir radhiyallahu anhu, beliau ni adalah orang biasa dan kemudian bila Nabi SAW kata kepada dia, man yashtari hadzal 'abd, siapa nak beli hamba ini? Maka kata beliau, bila Nabi sebut kata siapa nak beli hamba ini difahami terus oleh Sayyidina Zahir. Seakan-akan Nabi kata kepada beliau, wahai Zahir, kamu ini ahli Badar, kamu ini orang yang tinggi di sisi Allah, kamu menyibukkan diri kamu, saya tidak mau kamu tenggelam dalam dunia menyebabkan kamu terlupa dengan kedudukan kamu yang asal. Waktu Nabi kata siapa nak beli hamba ini, maka dia faham nak beli hamba ini maksud dia siapa yang nak beli hamba dunia ini. Itu maksud dia faham. Sebab tu dia kata, ya Rasulullah, kalau begitu murah aku ya Rasulullah, kamu akan dapati aku ni adalah orang yang rugi dan murah ya Rasulullah. Maka Nabi nak bagi tahu balik, bila mana kamu tawaduk, kamu merendahkan diri kamu, man tawadhu'a rafa'ahu Allah, Allah angkat dia. Maka Nabi kata, anta 'indallahi ghalin, kamu tidak murah di sisi Allah wahai Zahir. Ya, asalnya kamu rasa kamu murah sebabkan kamu telah menjadi hamba dunia, tapi tidak, sekarang kamu dah ingat, kamu dah kembali semula kepada kedudukan yang asal, maka sekarang kamu mahal wahai Zahir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkataan ini diguna oleh guru kami Syekh Usamah Al-Azhari hafizahullah ta'ala ketika mana menulis kitab beliau Saidul Lu'lu', pencari permata, pemburu permata, tajuk dia. Kitab tersebut dia sebut satu tajuk dia sebut anta 'indallahi ghalib, kamu mahal di sisi Allah. Dalam tu dia bagi motivasi kepada kita semua bahawa kita ini ada kedudukan di sisi Allah. Kita ada kedudukan di sisi Allah. Kita ini hamba Nabi, hamba kepada Allah Ta'ala. Kita ini umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mahal di sisi Allah. Jadi bila kita dah rasa kita ni mahal di sisi Allah,
kita nak mempermainkan dan nak merendahkan kedudukan kita sebagai orang yang mahal di sisi Allah. Nah, anta indallahi ghalib, kamu mahal di sisi Allah Ta'ala. Dan ni kalau kata orang yang berlaku perkara yang tidak baik dalam hidup dia, depression, orang yang selalu rasa stres, nah, orang yang sampai dia tidak ada pertimbangan dan sampai membunuh diri dia sendiri, berlaku intihar, bunuh diri, disebabkan kenapa? Karena dia tak tahu bahawa dia mahal di sisi Allah. Orang-orang yang macam ni, kenapa berlaku dalam hidup dia macam tu? Dia rasa depressed, dia rasa stres, dia rasa tension dengan dunia, dia rasa semua dunia ni macam menolak dia, karena dia tak tahu bahawa hakikatnya dia di sisi Allah mahal. Karena Allah tidak menguji seseorang, melainkan orang ini adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Dan kalaulah ujian tadi menunjukkan kepada buruknya seorang tersebut, maka Allah tak bagi ujian kepada Nabi. Kalau ujian itu tak elok, Allah nak bagi ujian kepada Nabi, dan Allah tak bagi yang senang kepada Nabi. Tapi Nabi sebut apa? Asyadul bala al-anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling buruk, yang paling berat dikenakan ujian adalah para Nabi, kemudian yang seperti para Nabi, dan seumpama dengan mereka yang mengikuti para Nabi. Jadi orang yang diuji oleh Allah, orang ini nak didengar suaranya oleh Allah. Kita kena bimbang sebenarnya kalau kita doa kita sentiasa mustajab. Kena bimbang betulnya. Nah, kita angkat tangan, ya Allah, kenankan doa saya, ya Allah, bagi saya ni jadi orang yang berjaya, ya Allah, berjaya semua. Wah, kita mustajab doa saya ni. Tu doa lagi, ya Allah, bagi ni, mustajab lagi. Ada ulama yang bimbang dia dengan doa yang mustajab selalu sangat ni. Kenapa dia bimbang? Karena dia bimbang takut di sisi Allah. Dalam hadis disebut, dalam riwayat disebut, kata Allah Ta'ala mengatakan kepada hamba yang tidak disukainya, Allah Ta'ala kata apa? Perkenankan doa dia. Saya tidak mau dengar suara dia lagi, cepat perkenankan. Karena Allah Ta'ala sebut, ud'uni astajib lakum, berdoalah, aku akan perkenankan doa kamu. Kita doa diperkenankan, doa diperkenankan. Takut nanti Allah Ta'ala kata apa dekat malaikat, perkenankan doa dia, saya tak mau dengar lagi suara dia. Begini selesai terus cepat. Takut kita yang tu lah. Tapi kita angkat tangan doa tak selesai lagi, tak dapat lagi yang kita minta, doa lagi tak dapat lagi. Ada di kalangan hamba Allah Ta'ala, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, kata beliau, ada di kalangan hamba yang dia angkat tangan dan doanya lambat diperkenankan. Tonton siapa kita lebih daripada Nabi Musa alaihissalam, 40 tahun berdoa, Allah Ta'ala tidak berkenankan, setelah itu baru diperkenankan. Kita dengan Nabi Musa, siapa lebih agung? Nabi Musa lebih agung, tapi Allah tangguhkan doanya, perkenankan doa dari 40 tahun. 40 tahun ditangguhkan doa. Allah murka dengan Nabi Musa? Tak, tidak sekali-kali Allah Ta'ala murka dengan Nabi Musa. Ini kekasihnya Allah, tapi Allah nak dengar suara kekasihnya selalu. Sebab itu ada riwayat yang disebut, ada hamba yang dia berdoa, doa tidak diperkenankan, Allah Ta'ala kata tangguhkan dulu permintaan tersebut, saya nak dengar lagi dia doa lagi, tangguhkan lagi, saya nak dengar lagi dia doa, saya nak dengar suara dia, kata Allah. Jadi Allah nak dengar suara hamba yang Allah kasih. Kadang-kadang Allah lambatkan pemberian. Anta indallahi ghalib, kamu mahal di sisi Allah. Jangan kita rasa kita murah di sisi Allah Ta'ala. Kita anggap husnuzan dengan Allah kena ada. Sebab tu ketika mana kita hidup ni ikut dalam tariqah khalwatiyah, dia ada dua mazhab. Mazhab khalwati, tariqat khalwatiyah yang dipegang oleh guru kami yang mula, Al-Allamah Imamul Akbar Syekh Abdullah Syarqawi rahimahullah, Syekh Abdullah Syarqawi rahimahullah, Syekhul Azhar yang dulu, patih tahun dah, Syekhul Azhar yang dulu, beliau berpegang dengan tariqah khalwatiyah. Tariqah khalwatiyah punya pandangan, dia punya janib, kita ni ada dua sayap yang perlu kita terbang bersama ketika hidup. Sayap pertama dipanggil sayap ar-raja, sayap kedua dipanggil sayatul khauf. Sayap khauf, raja pengharapan kepada Allah, khauf takut kepada Allah. Azan? Belum ini? Belum ini. Kena ada dua sayap ni terbang. Dan kata para ulama, ketika hidup perlu melebihkan sayap khauf daripada raja. Kita kena sentiasa bimbang, amalan saya diterima ke tidak, saya ni boleh tak menjadi hamba yang soleh ataupun tidak, bagaimana kematian saya nanti, elok ataupun tidak. Kena bimbang selalu yang tu, kena lebihkan khauf. Waktu nak mati lebihkan raja, jangan khauf waktu tu. Mukmin tidak perlu khauf pada waktu nak mati. Kita waktu nak mati jangan ada khauf. Ini kata para ulama seperti Al-Imam Abdullah Syarqawi radhiyallahu anhu. Dia ada khauf. Kenapa?
Karena kata beliau, waktu ketika tersebut perlu berbaik sangka yang lebih kepada Allah. Nah, orang yang berbaik sangka dengan Allah, maka Allah Ta'ala kata, ana inda husni dhanni, ana inda dhanni abdi bi. Aku dengan zon, sangkaan hamba-Ku kepada Aku. Kita baik sangka dengan Allah. Waktu kita nak mati, kita kata insya-Allah khair, saya ahli syurga insya-Allah. Saya yakin Allah Ta'ala akan tempatkan saya dalam syurga. Saya cinta dengan Rasulullah, saya kasih dengan sahabat Rasulullah, saya kasih dengan kekasih-kekasih Allah. Orang yang mengasihi kekasihnya kekasih Allah, maka dia akan bersama dengan Allah. Siapa yang mengasihi Nabi SAW, Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu kasihi. Takkanlah saya akan ditempat dalam neraka kalau di dunia saya mengasihi Nabi SAW. Kalau kita semua letakkan perasaan tersebut, insya-Allah, kata ulama, waktu tersebut Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita keluasan, ketenangan, kebaikan, sehingga kita melihat syurga Allah Subhanahu wa taala. Waktu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ta'indallahi ghalib. Dan hadis ini tuan-tuan menunjukkan bahawa Nabi kita melawak dengan sahabat. Nabi melawak juga dengan sahabat. Walaupun lawak Nabi tadi kalau dilihat tu nampak macam dengan kasar. Nabi mai peluk belakang, mana syari hadzal am, siapa nak beli hamba ni kat pasar pula tu. Ini ada sahabat yang memang kaki melawak pun ada. Sayyidina Nuaiman radhiyallahu anhu, ini sahabat yang suka melawak. Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu dalam hadis, Nabi bergurau dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga bergurau walaupun kedudukan Nabi tinggi di sisi Allah Taala. Dan ditanya oleh para sahabat Nabi, ya Rasulullah, kamu bergurau dengan kami ya Rasulullah. Anta tudai'ubuna ya Rasulullah, kamu bergurau dengan kami ya Rasulullah. Kedudukan kamu tinggi, tapi kamu masih boleh bergurau dengan kami ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya saya bergurau dengan kalian, tapi saya tidak bergurau melainkan yang benar saja." Jadi cakap oleh Nabi semuanya yang benar saja. Nabi tidak akan berucap yang tidak betul. Waktu ada sahabat yang datang kepada Nabi, seorang perempuan, Sayyidatina Safiyah binti Abi Talib, binti Abdul Muttalib, ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah datang kepada Nabi dan bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya masuk syurga ya Rasulullah. Nabi kata apa? Dalam syurga tak ada orang tu. Dia suruh Nabi doa. So doa saya masuk syurga ya Rasulullah. Dia ini ibu saudara Nabi. Dan riwayat sebut Sayyidina Safiyah binti Abdul Muttalib. Doakan saya masuk syurga. Nabi kata dalam syurga tidak ada orang tu. Terus dia lari, teriak, menangis, teriak lari. Nabi tak nak beritahu habis lagi, dia lari lah. Dia pusing, terus berpaling daripada Nabi dan menangis. Nabi beritahu kepada sahabat Nabi, beritahu kepada Ummu Fulan, beritahu kepada beliau, saya tadi maksudkan dalam syurga tidak ada orang tua, kerana dalam syurga bila masuk semua akan kembali muda. Dia tak akan masuk dalam keadaan tua yang macam tu, dia akan kembali muda semula. Orang perempuan masuk dalam syurga umurnya nanti sama seperti Sayyidatina Hawa, iaitu 30 tahun, umur 30 tahun. Orang lelaki sama umur dengan Sayyidina Isa alaihi salam, 33 tahun lebih kurang. Jadi umur lelaki 33, umur perempuan 30-an. Perempuan umur 30 ni dia matang sikit. Kalau umur 20 ni dia masih, orang panggil tak tahu nak sebut apa lah, tapi orang panggil apa, masih lagi kebudak-budakan. Bahasa comel tu, bahasa orang Kedah dia panggil merlau. Faham? Faham tak? Tapi kalau umur 30, dia dah matang dah, dia dah fikir. Betul orang perempuan kalau umur 30 tak kahwin lagi, kadang-kadang dia tak fikir pun nak kahwin. Dia tak tahu. Tapi waktu umur 30 ni dia main umur kematangan bagi orang perempuan. Biasanya orang lelaki umur 40 baru dia matang elok. Umur 30 tu dia masih lagi meliar. Faham? Umur 40 dia matang elok. Sebab tu para anbiya diutus umur 40. Ini umur kematangan. Umur kematangan bagi lelaki. Baik. Jadi Nabi berucap dengan ucapan yang betul. Nabi melawak dengan para sahabat. Nabi melawak dengan kanak-kanak. Nabi melawak dengan kanak-kanak. Nabi jumpa dengan Aba Umair. Nabi sebut, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Sayyidina Abu Umair dia ada burung kecil, dia duduk belah. Usfur, katanya burung kecil duduk belah main dengan burung tu mati. Maka kata Sayyidina Rasul bila jumpa dengan dia, ni adik kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abu Umair bin Talha. Bin Abi Talha. Sayyidina Abi Talha adalah bapa tiri Sayyidina Anas. Hasil perkahwinan Abi Talha dengan Sayyidina Ummu Sulaim lahir Abu Umair. Abu Umair ni adik Sayyidina Anas, seibu. Dan dia wafat ketika kecil, dia meninggal kecil. Dia kata dekat Nabi bila tengok dia sedih,
Nabi melawak dengan dia. Nabi kata, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Apa kena dengan burung kamu? Pergi mana dia? Nabi tanya dekat dia untuk menggembirakan dan menyeronokkan dia. Itu kata ulama, ada orang yang mencela hadis ni. Ada sebahagian orang yang pada zaman tersebut mencela, kata ini muhaddisin ni tak ada kerja. Hadis ya Aba Umair ma fa'ala Nughair pun nak riwayat. Apa faedah ya Aba Umair ma fa'ala Nughair? Wahai Aba Umair, apa kena dengan burung kamu? Nah, sana. Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Tu pun ditanya, ditanya lagi macam tu. Ya. Oh, ini nama Aba Umair kamu? Jadi bila kata macam tu, Al-Imam Ibnul Qas radhiyallahu taala anhu, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, mengarang sebuah risalah menulis kelebihan hadis ini. Dikeluarkan 60 faedah daripada hadis ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Dia 60 faedah keluar. Al-Imam Ibnu Hajar setelah itu tambah lagi 40 faedah, jadi 100 faedah. Datang pula sebahagian ulama lagi seperti Al-Imam Ibnu Sabbah radhiyallahu anhu, syarah lagi, keluar 250 faedah. Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Dan bersyarah, apa dia syarah itu? Wahai Aba Umair, apa kena dengan burung kamu? Nak syarah apa? Apa faedah yang keluar dari situ? Saya boleh bawa keluar sikit saja. Apa dia? Yang pertama, boleh letak nama anak kita dengan Abu di depan. Boleh letak nama anak, walaupun anak kita tak ada anak lagi pun. Dia nama Abu sekian. Abu apa, dia tak ada anak. Nah, boleh letak, kata ulama, boleh letak nama Abu kat depan anak untuk ya baik. Oh, nampak apa ni? Nampak malaikat ke bawah. Nah, jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang apa ni, budak-budak tak apa macam tak apa, saya tak marah. Kalau orang tua buat macam saya marah. Budak-budak duk berlari biasalah, budak-budak nama apa. Tapi kalau orang tua duk berlari belakang tu, mungkin dia tak apa nak cerdik elok lah kan. Ini budak-budak biasa. Dan jangan larang budak-budak dalam majlis ilmu, dalam apa semua sekali. Jangan larang mereka. Jadi kalau mereka mengganggu, dia tak ganggu pun, dia biasa ya. Dia lompat-lompat seorang dia ya. Dia tapi katok pada tuan-tuan kan, tak kan. Sebab guru kami Syekh Ali Jumaah hafizahullah, waktu ketika mana ada budak-budak sedang belajar kami duduk belajar dalam masjid Sultan Hasan di Mesir, tengah duduk belajar ni, tiba-tiba ada budak-budak tengah duduk main kat belakang. Ada mak ayah yang marah. Ada orang tua-tua ni marah pakai ketuk. Ketuk ni ketuk lantai. Duduk. Semua budak tu duduk diam. Apa kata Syekh Ali Jumaah? Syekh Ali Jumaah kata sibuk. Biarkan. Nah, ya. Dia gembira tu. Dia kata apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biarkan budak-budak tu main. Jangan kamu jadikan masjid ini, takut nanti kanak-kanak jadikan ini tempat yang menakutkan mereka. Sebab dia kata kalau main masjid, jumpa orang-orang yang menghalang mereka untuk mereka duduk dalam masjid. Ketuk meja, duk ketuk apa ni lantai apa semua. Kami akan jadi bimbang. Jadi mereka akan pergi ke mana lepas ni? Mereka akan pergi ke tempat yang menyambut mereka. Di mana? Cyber cafe. Tempat main game. Ada tempat main game, mereka suruh budak-budak duduk diam. Ada mana suruh duduk diam. Mereka tahu kami boleh senang dalam tempat ni. Maka akhirnya mereka akan terbina dengan bi'ah tersebut. Kalau main masjid, kita layan mereka, bagi yang terbaik untuk mereka. InsyaAllah mereka akan, ini tempat yang terbaik. Dan kata Syekh Ali, biar anak-anak ini nanti dalam pemikiran mereka fikir nanti selalu. Saya dulu pernah hadir dalam satu majlis, ada guru di depan, ada syekh di depan, ada ayah saya, mak saya duduk dalam majlis dan mendengar majlis ilmu tersebut. Maka surah ini nanti akan intibak, surah ini nanti akan melekat dalam kepala dia, sehingga menyebabkan dia jadi akhlaknya nanti, dia pun akan mengikuti akhlak ibu ayah dia nanti, pun akan datang majlis juga akan datang insyaAllah. Itu kata Syekh Ali Jumaah radhiyallahu. Baik, balik kepada cerita ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Hadis itu disyarah oleh ulama sampai keluar ada 450 faedah. Ini disebut dalam kitab Taratibu Al-Idariyah, karangan Al-Imam Abdul Hayy Al-Kittani rahimahullahu ta'ala. Dibahas oleh beliau dengan panjang, dikeluarkan faedah-faedah tadi. Antara daripada tadi, boleh letak Abu kat depan nama anak kita. Yang kedua, gelarkan anak kita dengan gelaran yang besar. Nah, jangan panggil boboy. Panggil boboy. Sampai ketua boboy. Jambang dah. Boboy duduk mana? Jam. Kawan duduk Mesir, mak duduk panggil boboy. Nak telefon depan kawan-kawan pun segan. Buka pula terlauk speaker. Mak tanya, boboy sihat? Jam tu terluruh jambang. Jadi geli tu bila dengar.
Gelaran macam tu. Jadi panggil yang besar-besar, panggil abang long kawasan, panggil bi ya. Bubuh nama bagi nampak besar budak tersebut, panggil abang kepada dia. Kalau kakak panggil kakak, bila dah ada adik panggil kakak. Yang mula tu panggil adik, yang sebelum tu dipanggil adik, jadi kakak, jadi abang. Dah bila dah ada adik dia, nak bagi dia ada tanggungjawab dalam diri dia. Lepas tu Nabi sebut ya Aba Umair. Kemudian yang kedua apa dia? Kata ulama, di sini dalil menunjukkan mukjizat Nabi SAW, bahawa Nabi tahu Aba Umair ini akan mati kecil. Karena Umair tasghir kepada umur, maka dikecilkan umur. Maka Nabi tahu, kata dia akan mati kecil. Nabi pun sebut kepada Aba Umair, Nabi tahu dia akan mati kecil dan dia wafat ketika kecil. Tuan-tuan kalau dah bubuh nama anak Umair, tak payahlah bertukar. Bimbang pula anak mati kecil. Dah tak payah bimbang lah, insyaAllah. Tafaul dengan sahabat Nabi, optimis dengan nama yang baik-baik, insyaAllah. Baik. Yang ketiga apa dia? Boleh belah burung dalam sangkap, dalam apa boleh, tak ada masalah. Belah binatang boleh. Pada kanak-kanak ya boleh juga. Kalau kita ketahui akhlak budak tersebut, boleh berbaik dengan binatang. Ada orang yang budak kalau bagi dekat dia burung, kepak tengkok, dia tak boleh bagilah. Bagi kucing, dia kilah tangan-tangan kucing, buat smackdown kat kucing, mati kucing. Tapi ada budak yang kita bagi kepada dia binatang, dia belai binatang tersebut, dan dia sedih kalau binatang tu mati. Buktinya Aba Umair sedih ketika burung dia mati. Di sini dalil kata ulama, boleh kita bagi kepada kanak-kanak binatang untuk dibelah oleh mereka sebagai hadiah dan sebagainya. Boleh tak dikurung binatang? Tidak ada masalah mengurung binatang kalau kata sesuai dengan tubuh binatang tersebut. Kalau burung kecil, sangkarnya sesuai dengan dia. Burung besar, sesuai dengan sangkar dia. Baik, macam mana dengan hadis yang kata Nabi larang seorang perempuan tua yang membelah kucing? Nabi larang kerana dia tak lepas kucing tu bagi makan. Kalau dia simpan dalam sangkar dan dia bagi makan, kata ulama tidak ada masalah. Yang masalahnya kerana dia bubuh dalam sangkar dan dia tidak bagi makan. Itu yang menyebabkan dia disiksa dalam api neraka Allah Ta'ala. Faham tak? Jadi kita faham yang tu disebut oleh para. Tu baru berapa? Baru 3 tuan. Baru 3 faedah. Mana lagi 60 lagi, 57 lagi di mana? Yang Imam Ibn Al-Khas sebut. Saya pun tak tahu. Tu tak bahas lagi segi lurahnya, segi sanad hadis tersebut. Gaza. Masya-Allah tabarakallah, sampai keluar 450 faedah. Jadi ini menutup mulut orang-orang yang mengatakan bahawa para muhaddisin, ahli hadis ini adalah orang yang tidak ada faedah. Hadis yang macam ini pun diriwayatkan. Lepas tu tuan-tuan, ini antara perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kita ni dah mula tahun baru, kena ceria lah sikit kita ni. Jangan sedih je. Bawa kesedihan tahun lalu, bawa main tahun akan datang. Jangan. Nabi lebih berat ujian daripada kita. Nabi lebih banyak kerja daripada kita. Nabi lebih berat dia punya tanggungan daripada kita. Tapi Nabi masih ceria. Walaupun hati Nabi sentiasa dengan Allah, tapi Nabi tidak pernah lekang senyuman dan gurauan dengan sahabat Nabi SAW. Itu juga para sahabat Nabi. Saya sebut tadi Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu ta'ala anhu. Saya ada masa lebih kurang dalam 10 minit lagi untuk saya berhenti. Jangan bimbang, cerita tak boleh banyak-banyak, pendek-pendek jadilah. Baru ingat, tu pun tak tahu ingat ke tak kan? Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu anhu ni sahabat yang suka melawak dia kasar. Dia pernah melawak dengan Rasulullah. Dia pernah bagi hadiah kepada Nabi dengan madu. Bawa madu bagi kat Nabi. Tuk pintu rumah Rasulullah buka, dia kata Rasulullah hadiah madu. Nabi suka madu kan, dia kata Nabi pun ambil masuk rumah, syukran jazakumullah khair, dia masuk dalam. 2-3 hari lepas tu datang penjual madu tuk pintu rumah Nabi. Rasulullah, saya nak minta balik duit madu tu. Duit madu, kata duit madu mana? Dia kata duit madu hari tu Nu'aiman mai bagi. Dia kata bukan dia dah belanja kan? Dia tak belanja, dia kata dia ambil, dia bagi hadiah, Nabi bayar. Oh jenis ni pada no? Jenis pergi kedai makan, duduk dengan kawan-kawan, saya belanja no? Kita bayar. Dia belanja, pergi suruh orang bayar. Oi, buat mana? Ada jenis tu. Nabi gelak. Nabi kata ya Allah. Dia ingatkan dia bayar dah. Rupanya dia ambil hutang, dia suruh Nabi bayar. Tapi dia bagi hadiah. Nabi gelak, Nabi tak marah. Nabi tak kata ish kau ajak tak, Nabi tak marah. Kerana sahabat ada yang macam tu. Lepas tu kita kena raih orang. Dia pernah lawak lebih berat daripada tu lagi. Dan seorang sahabat Nabi satu hari ditugaskan bersama dengan Sayyidina Nu'aiman untuk menjaga satu tempat. Di tempat tersebut jaga, atau saya tak ingatlah kerja apa. Dan ketua yang menjaga tempat tersebut adalah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Hurairah jadi ketua yang paling utama, dan mereka ni bekerja di bawah Sayyidina Abu Hurairah. Waktu sampai sebelum waktu makan, Sayyidina Nu'aiman dah minta makanan.
Dia minta makanan dekat sahabat seorang ni. Kata, "Mailah makanan dulu. Makanan nak makan." Waktu tak sampai lagi. Sahabat ni tegas. Saya terlupa nama sahabat ni. Waktu tak sampai lagi. Tak boleh. Tunggu sekejap. Nanti dulu. Bagilah sikit dia kata makanan. Dah dekat sikit lah. Nak masuk dah. Lepas tu boleh dah bagi makan. Dia kata, tak boleh. Lagi tak sampai waktu saya tak boleh bagi. Kira dia kata. Bukan cakap Kedah, cakap Arab lah. Itu tuan kata dia cakap Kedah pula. Dia kata ambil kira tak apa, tunggu. Lepas tu dia buat apa? Dia pergi jalan, jumpa ada satu rombongan daripada luar datang. Tanya daripada mana? Tanya rombongan naik kuda apa semua ni. Tanya daripada mana? Kami datang daripada negeri sekian-sekian. Nak beli hamba tak? Nak beli dah hamba. Daripada kata nak beli hamba. Hamba apa ni kata? Hamba saya. Saya nak jual murah ya. Saya jual murah. Nah, harga sekian-sekian saya jual. Oh, kita boleh. Hamba saya ni bagus. Badan dia kuat. Orangnya tegak. Nah, semua boleh buat kerja. Tapi satu je masalah dia. Apa masalah dia? Dia tak mengaku dia hamba. Hak tu ya. Dia tak akan mengaku kata dia hamba. Hak tu masalah paling utama yang saya duk masalah dengan dia ni. Jadi kalau kamu nak beli, kamu kena terima masalah tu. Iaitu dia tak akan mengaku dia hamba. Betul, okey, tak apa, tak ada masalah. Dia beli, bayar kepada dia. Kemudian dia pun tunjuk, tu hamba saya. Tengah buat kerja tu, pi ambil dia. Dia pun pergi pada sahabat ni, kata jom ikut kami. Ikut mana dia kata? Kami dah beli dah kamu. Beli buat apa? Kenapa beli saya? Dia kata, kan kamu hamba kepada tuan kamu. Saya dah beli. Saya bukan hamba. Betul ya? Memang tak mengaku pun. Dia kata, sungguh memang macam tuan kamu sebut. Memang tak mengaku hamba. Kata, itu memang betul ni hamba. Akhirnya dia buat apa? Nafi kata, mana saya bukan hamba. Dah, betul dah, sungguh memang tuan dia kata macam tu. Kita tak boleh dengar. Jangan dengar dia cakap. Dia memang tak akan mengaku dia hamba. Akhirnya dia buat apa? Diikat badan dia. Diikat tangan dia. Dan kemudian datang Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah datang. Sayyidina Abu Hurairah, ni apa kenapa ni? Kenapa ni? Dia beritahu kata, Nuaiman dah jual aku dah, wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah ni, Nuaiman dah jual aku dah. Dia pergi kata aku hamba. Sayyidina Abu Hurairah kata, tak, dia bukan hamba. Ni orang, ni sahabat Nabi SAW. Lepaskan dia. Ni bukan hamba. Tuan-tuan tahu, para sahabat jadikan isu ni setahun majlis gelap mereka. Faham? Para sahabat kalau duduk sama-sama mereka, nak bergelap cerita ni. Duduk sama-sama nak cerita apa nak bagi gelap. Cerita sahabat kena jual ni. Saya nak sahabat yang kena jual dengan Sayyidina Nuaiman radhiyallahu anhu. Cerita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah? Tak. Nabi gelap. Ya, biasa ada orang yang macam tu akhlak dia. Dia suka melawak. Nak buat macam mana? Dia pernah melawak lebih berat daripada tu lagi. Dia pernah bawa Sayyidina Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum buta. Dibawa untuk kencing. Jom pergi kencing. Dia kata nak kencing. Saya nak kencing ni. Tolong bawa saya pergi ke tandas. Jumpa Nuaiman. Sayyidina Nuaiman kata nak pergi tandas. Jom. Tarik. Pergi mana? Masjid Nabawi. Masuklah masjid. Sampai dah. Kencing. Kawan pun selak. Orang pakat menjerit habis. Masjid tu. Masjid. Kencing apa? Terus dia turun. Orang macam, siapa tadi? Siapa yang bawa aku main ke masjid? Aku nak kencing mau main masjid apa? Lepas tu dia pun bagi tahu tu Nuaiman yang bawa kamu. Dia gelak lari dah. Nuaiman lari dah. Kata, dia ni. Kasar betul. Kemudian saya Abdullah bin Ummi Maktum kata, kalau saya jumpa dia, saya akan pukul dia dengan tongkat ni, dia kata. Akhirnya satu hari Sayyidina Nuaiman tahu kata dia akan dipukul. Terus dia pergi jumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Sekali lagi pergi jumpa. Tukar suara. Kata, kamu nak cari Nuaiman ke? Kata, saya nak cari dia. Tak mana dia? Saya tahu dia kat mana. Jom ikut saya. Dia? Jom ikut saya. Bawa pergi ke mana? Bawa masuk masjid. Masjid Nabawi. Pergi kat siapa? Pergi kat Sayyidina Osman. Sayyidina Osman tengok semayang. Bawa pergi Sayyidina Osman. Sampai kat Sayyidina Osman, dia kata, ni dia. Ni duduk kat depan kamu. Pukul dia. Pukul. Saya nak buat tu, angkat tongkat nak pukul dah. Orang pakai tongkat Osman tu. Menantu Rasulullah. Kamu buat main-main. Lepas tarik balik. Siapa dia yang bawa saya tadi? Nuaiman. La ilaha illallah. 2 kali kena. 2 kali terkena. Dan berita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat apa? Nabi gelap. Nabi tersenyum saja. Nabi seronok dengan sikap para sahabat. Cuma yang membezakan mereka dengan kita, mereka melawak selama mereka. Tapi ketika bersama dengan Nabi, tidak ada ingatan mereka melainkan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada mereka kasih, tidak ada korban kepada diri mereka dan hidup mereka melainkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kalau kita melihat pengorbanan mereka, kita tak akan mampu untuk menandingi para sahabat Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup menjadikan diri mereka sebagai benteng kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup untuk menjadikan tengkuk mereka sebagai tempat untuk disembelih menggantikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abi Talha radhiyallahu taala anhu, ketika mana peperangan Uhud, beliau menahan badan beliau untuk daripada diserang Nabi kita Muhammad dengan anak-anak panah. Apa kata beliau? Kata beliau, ya Rasulullah, nahri laisa ka nahrik. Tengkuk saya ya Rasulullah tidak sama dengan tengkukmu ya Rasulullah. Nabi suruh dia pergi tepi, selamatkan diri kamu, tak perlu lindungi aku. Dia kata, la ya Rasulullah, nahri laisa ka nahrik. Tengkuk saya tak sama dengan tengkukmu ya Rasulullah. Tengkuk saya ni kalau terputus, seorang saya yang mati. Tapi tengkukmu kalau Rasulullah kalau terputus, mati umat ini ya Rasulullah. Dan didapati di badan mereka ini puluhan anak-anak panah dan juga cetakan musuh. Sayyidina Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu menghirup darah Nabi kita Muhammad ketika peperangan Uhud. Darah Nabi tidak menetes, melainkan dimasukkan dalam mulutnya dan diminum oleh beliau. Dan kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat orang yang darahnya bercampur dengan darahku, maka lihatlah Malik bin Sinan. Tengoklah Ibnu Sinan, ini anak kepada Sinan ini orang yang darahnya bercampur dengan darahku. Sayyidina Abi Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mana ketika Nabi dipukul oleh musuh sehingga pecah topi perang Nabi, tercucuk besi-besi di wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dilakukan oleh beliau? Sayyidina Abi Ubaidah Al-Jarrah mencabut satu persatu besi tersebut daripada wajah Nabi. Dengan apa tuan-tuan? Dengan tangan? Tak. Dengan gigi beliau. Cabut dengan mulutnya satu persatu, sehingga patah dua batang gigi. Patah dua batang giginya karena mencabut besi yang padat tadi yang melekat pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tak mau guna tangan? Karena dia ingin mendapatkan kemuliaan. Mulutnya bersentuh dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak mencium terus Nabi, tak mampu dia. Nak mencium terus Nabi sallallahu alaihi wasallam terus pada wajah Rasulullah, dia segan. Maka ini peluang untuk dia buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di medan perang dan dia berada di depan sedikit daripada barisan, Nabi menolak beliau dengan kayu yang Nabi gunakan untuk Nabi letakkan di bawah di celah ketiak Nabi SAW. Kayu pendek yang Nabi selalu pacakkan kayu tersebut untuk jadikan sutra semayang. Nabi tolak perutnya dengan besi tersebut untuk ke belakang sedikit, pergi belakang sedikit. Kata beliau, ya Rasulullah, kamu dah sakitkan saya ya Rasulullah, kamu dah sakitkan saya. Demi Allah yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, saya tidak akan halalkan dengan saya balas balik kepada kamu. Sahabat kata, ya Rabb, ni apa orang apa ni? Kamu nak sanggup nak balas balik dengan Nabi? Nabi buat macam tu sikit saja. Tak, saya nak balas balik, saya tak kira. Nabi SAW kata, ya sila, balas balik. Dah saya buat kepada kamu dan kamu rasa sakit, balas balik kepada saya. Dia kata, ya Rasulullah, kamu tolak saya tadi, saya tak pakai baju. Ni terkena terus pada perut saya. Ni kamu pakai baju, saya tak mahu macam tu. Saya nak kamu buka baju. Maka dia buka baju oleh Nabi. Dia buat apa? Datang peluk Nabi SAW. Dia letakkan wajahnya di perut Nabi SAW. Dan apa kata Rasulullah? Siapa yang ingin melihat ahli syurga, lihatlah ini orang. Dan dia syahid dalam medan tersebut. Dia kata, ya Rasulullah, saya melakukan sedemikian karena saya tahu bahawa ini adalah hari terakhir saya dalam dunia. Saya akan mati selepas ini. Saya mungkin mati dalam perang ini, tapi kalau saya mati, sekurang-kurangnya ini terakhir saya bertemu wajah saya dengan Nabi SAW. Wajah saya telah bersentuh dengan perut Nabi SAW. Ini menyebabkan saya tidak akan rasa bimbang lagi. Saya akan masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Tuan, ini akhlaknya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Jadi mereka menjadikan kehidupan mereka hanya semata untuk Rasulullah, tidak ada untuk orang lain. Karena itu kita salam. Kita pada akhir zaman ini, perkara yang pertama untuk kita lakukan, meletakkan kecintaan yang sungguh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata guru kami Syekh Ali Jumaah hafizahullah, zaman ini adalah zaman yang perlu disebarkan kecintaan, bukan disebarkan kebencian. Karena umat zaman sekarang tersebar dengan kebencian cukup banyak. Kita disebarkan dengan persepsi, kita disebarkan dengan kebencian demi kebencian. Di umat ini perlu disatukan balik dengan apa? Dengan hub. Dan kata guru kami Syekh Ali Jumaah, mazhabnya, pandangannya Jalaluddin Ar-Rumi rahimahullah, yang mengasaskan tariqat beliau dengan al-hub, mahabbah, itu perlu ditengahkan dalam masyarakat. Karena tariqah al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu adalah tariqahnya al-hub, mahabbah. Maka kata beliau, kita pun begitu pada waktu sekarang, perlu menyebarkan mahabbah dan al-hub di dalam masyarakat, sehingga masyarakat ini nanti akan dipenuhi dengan al-mahabbah, dengan kecintaan.
dengan kerinduan khususnya kepada siapa? Kepada Sayyidul Wujud, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memaklumkan kepada kita bahawa kita ini adalah orang yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita ini benar-benar mahal di sisi Allah. Kita akan jadi mahal bila mana kita dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Anta indallahi ghalib. Kita semua ni mahal di sisi Allah. Kita ni mahal di sisi Allah, dan kita akan lebih mahal bila mana kita meletakkan seluruh jiwa kita tadi adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menyerahkan jiwanya untuk Nabi, maka tidak akan serahkan jiwa mereka melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan memperendahkan agama Allah taala, dan mereka tidak akan melihat agama ini dipermain-mainkan. Mereka akan mempertahankan sungguh agama Allah dengan jiwa dan pribadi mereka, tanpa mereka merasa kerugian sedikit pun, tanpa merasa kehilangan sedikit pun. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kita sentiasa melazimi salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita meraih kecintaan tersebut. Dan orang yang sentiasa berselawat kepada Rasulullah, nama mereka akan disebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan semata-mata untuk menyampaikan selawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang berada di jauh, yang ada di Malaysia, yang ada di Jepun, yang ada di belah-belah negara manapun selain Madinah, kecuali Madinah sahaja yang kalau dia bagi salam, ahli Madinah, kita kalau pergi ke Madinah bagi salam kepada Nabi, salawat kepada Nabi, terus sampai kepada Nabi, Nabi dengar tanpa diberi tahu melalui malaikat. Tapi ketika kita berada di tempat yang jauh, ada malaikat yang dikhususkan oleh Allah, diberikan pendengaran asma' al-qala'id, disebut dalam hadis, dia diberikan pendengaran seluruh makhluk yang ada di dunia ini, yang dia mendengar. Tugas dia apa dia? Mendengar salawat saja. Tuan bayangkan kalau sehari kita berselawat 1000 kali. 1000 kali nama kita disebut di sisi Nabi. Fulan bin Fulan menyampaikan salam kepadamu ya Rasulullah. Fulan bin Fulan selawat kepadamu ya Rasulullah. Fulan bin Fulan 1000 kali disebut. Kata ulama, kalau nama kita disebut di sisi Al-Habib 1000 kali diulang-ulang, maka nanti Al-Habib akan datang melawat kepada Al-Mahbubnya ini. Faham? Orang yang mencintai tadi akan dilawati oleh beliau, sama ada melalui pandangan mata kasar kita terus, ataupun melalui mimpi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani yaqadhah. Siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia akan melihatku secara jaga. Maka lazimkan dengan salawat, karena akhir zaman ini kita dah hampir, kata guru kami Syekh Ali Jumaah, kita sekarang telah berada pada permulaan fasa pengakhiran kiamat. Kita dah ada pada akhir dah. Permulaan kiamat, pertengahan kiamat dah selesai, kata beliau, pada kurun ke-19. Syekh Ali kata kurun ke-19 dah selesai dah semua. Sekarang dah masuk kepada fasa pengakhiran, tanda-tanda besar kiamat. Kita dah mula masuk ke dalam fasa tersebut. Maka apa persediaan kita? Kita cukup dengan solat kita cukup dengan zakat kita, haji kita, tak cukup kita. Nah, yang kita cukupkan adalah hati kita, melainkan kita mencintai Allah dan Rasul, karena ini tidak akan ditolak sama sekali. Dan satu-satunya amalan yang kalaupun tidak ada ikhlas dalamnya tidak akan ditolak, yaitu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lazimi salawat kepada Rasulullah, insya-Allah Allah Taala akan memberikan kelepasan dan juga kemuliaan kepada orang yang lazimkan lidahnya dengan bersalawat, dan mereka tidak akan disia-siakan oleh Allah Taala. Saya mohon ampun, mohon maaf. Semoga Allah Taala memberikan kebaikan kepada seluruh yang menjalankan majlis kita pada hari ini, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada diri saya sendiri. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah kita bertemu lagi pada masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.